Hai semua. Selamat datang sekali lagi ke sesi FB Live Celoteh Dr. Mala. Kepada yang dah kenal saya, selamat datang sekali lagi. Salam sejahtera. Saya adjust suara sikit. Kepada yang baru pertama kali bersama dengan saya Dr. Mala, seorang pegawai perubatan di Jabatan Kecemasan di sebuah hospital swasta di Lembah Kelang di KL lah ya. Okey, hari ini saya bersesi live sekali lagi walaupun saya dah buat pengumuman yang sesi live saya berkenaan dengan vaksin dah tamat, tapi tiba-tiba saya live balik sebab kawan saya Dr. Yazid ajak jom live, dia kata. So saya pun macam okey jom, alright. So sementara kita tunggu beberapa orang masuk, saya juga tengah tunggu Dr. Yazid sendiri masuk kejap saya nak bersihkan kamera saya sikit. Okay, sorry. Okay. Alright, saya nak tunggu Dr. Yazid juga masuk. Sebenarnya dia lewat sikit sebab beberapa benda kami plan nak live, dia ajak saya live. So saya ingat dia prepare semua kan. Rupanya dia ingat saya prepare, biasalah member kan. So initially walaupun kita orang plan nak live guna StreamYard, tapi macam susah sangat. Banyak sangat kerja dia, tak boleh nak sempoi lah dengan StreamYard ni, you kena betul-betul. So malas lah, so kita orang decide okay lah kita FB live je lah. So kalau Dr. Yazid masuk nanti saya akan ajak dia live lah. Okay, saya akan add dia dekat sini lah. Alright, so kejap macam mana nak ajak dia sebenarnya macam ni Bukan. Kejap. Okay, you all masuk dulu. Hai. Yazid ni dah masuk ke tak? Saya dah tag dia dah. Okay, saya dah ajak Dr. Yazid masuk. Hai Yazid. Hai. Macam biasalah Dr. Yazid ni, dia suka tutup muka dia ala-ala tak nak glamour kan. So kita layankan je lah. How are you today Yazid? Hai malam. Clear tak? Clear. Buka lah mask tu sikit babe. Tak boleh. Bahaya. Dah makan dah? Makan. Anyway, kalau korang dengar background lagu-lagu gitar tengah goreng tu, tu basically bapak aku lah kat atas tengah ni menggoreng. So abaikan Alright, no problem. Anak aku pun baru habis menangis. Adik tidur awal, kakak pula melalak nak mami. So thank God lah. Alright. Kejap. Okay, disclaimer. Anyway, kalau korang nak tahu, Dr. Mala ni actually unimate aku. Kan, dia university mate aku dulu. So, sebenarnya, one of the best student pun si Mala ni lah. Kan, kalau macam dapat dekan kan, kalau dekan dulu kita panggil apa tak? Panggil apa dulu dekan? Krasni semua. Krasni diplom, asyik dia je. Asyik dia. Kau jangan buang dengar lagi dia mengamuk. So, kalau apa yang dia ajar korang tu maknanya benda-benda yang shortcut. Selalu orang pandai ni dia pandai buat shortcut. Untuk rasa orang faham kan, sebab dia pun faham. So memang mantap. Aku pun tak tahu dia pandai buat live kat Facebook ni sebenarnya. Dah. Kau jangan nak menipu lebih-lebih. Alright. So hari ni niat saya dan Dr. Yazid live, sebenarnya kami nak sembang pasal vaksin. Walaupun kami dah habis sembang pasal vaksin, tapi kami nak sembang sekali lagi pasal vaksin. Yazid, sekarang ni dah tinggal 3 hari lagi nak start vaccination. Dan kita akan start dengan frontliner lah sebenarnya.
So kepada orang awam yang tengok dengan penuh nervous ni, apa pesanan kau sebenarnya? Okay, actually sebenarnya apa yang aku rasa sebenarnya diorang ni still curious. Kan, diorang still tak tahu sebenarnya. Diorang, so kita kena guide diorang. So basically memang diorang memang tak ada idea langsung sebab kau buat live sejuta kali pun kan, kau buat live hari-hari pun orang akan still confused. So mungkin akan ada segelintir yang akan macam start faham, so tapi sebenarnya apa yang aku dengan Dr. Mala cuba nak bagi tahu hari ni, apa yang aku dengan Dr. Mala nak cuba bagi tahu hari ni, sebenarnya vaksin ni kita tak paksa. Tapi you kena make a choice tu. Tapi untuk you buat keputusan, of course you perlukan maksudnya you perlukan ilmu lah kan. So kita nak share dekat sini supaya bila you ada ilmu tu you boleh decide on yourself. Jangan sebab Dr. Mala ambil, you ambil. Jangan sebab because I choose to ambil, you ambil. You kena make your own decision. Okay, aku pun setuju. Kalau you all tengok kalau you all follow siri live saya yang berkenaan dengan sama ada COVID-19 ataupun vaksin COVID-19, memang itu yang saya katakan daripada awal. Yang pertama, orang awam boleh chill out, boleh relax sebab kamu memang takkan ambil fasa pertama. Kami yang lebih memahami sains, fisiologi dan patofisiologi di belakang vaksin dan pengambilan vaksin, kami yang akan ambil dulu. Jadi korang boleh tengok live apa yang berlaku kepada kami. Kalau muka saya sengit, korang nampak lah muka saya sengit. Kalau gigi saya patah, korang nampak lah gigi saya patah. Jadi tak usah duk nak ambil, nak cedok apa ni gambar ataupun berita daripada luar negara dah. Tak usah. Sebab kami yang akan ambil. Korang boleh tengok depan-depan. Doktor-doktor, Dr. Sakina, Dr. Hushaini, Dr. Amirul, semua akan ambil. So korang boleh nampak daripada sana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya nak pesan, okay, saya faham korang risau, gelisah, takut, macam-macam berita. Dr. Mala ni tak berhabis kata selamat. Doktor tu lagi pandai daripada Dr. Mala, lagi handsome daripada Dr. Yazid, tapi dia kata tak selamat pula. Macam mana ni kan? Okey, kalau korang tak yakin, jangan ambil. Kalau korang rasa macam saya cakap, macam ada mental block, tak sedap, risau, dan jangan ambil. Kan? Betul tak Yazid? Yep. Sebab okay, satu lagi, ni aku live ni, kalau dekat page aku orang nampak ke rasa-rasanya? Okay, sebab aku cilok mak aku punya phone. So okay, biar aku tengok page kau Korang nampak ke live ni dekat page doktor? Tak keluar babe. 18 minit yang lepas live Satgi dengan Dr. Mala Santi dia kata. Kau lah tu. Tapi yang sekarang tak ada. Hai Sharon. Tak ada. Aku rasa, aku tak tahu macam nak cuba nampak dekat page kau. Macam mana? Aku kena ni kalau aku share macam mana? Kau kena share kot. Kau nampak tak? Aku kena share. Aku kena share tu, macam mana aku nak keluar? Oh, okey. Janganlah aku tekan keluar. button share. Kau share je. Kalau kau keluar nanti aku add kau balik. Tapi kau share. Okay, sekejap aku try. Sorry aku punya screen ni pecah-pecah ni. Kita orang first time kan, member kan. Tapi okay, saya tahu ada series of questions yang korang dah tanya dekat ni tadi, dekat dalam status saya, dan memang hari ni saya nak santai-santai dengan korang sebab nak jawab soalan sahaja. Saya memang tak ada apa-apa skrip, tak ada apa-apa isi, saya memang nak tanya sahaja. Nak jawab soalan sahaja. So okay, daripada Din Abdullah. Okay, aku dah share. Dah. Okay, mari aku tengok sekejap Ada tak? Ada, Cun. Malah tulis panjang, tulis on je. Okay, Yazid, aku nak jawab beberapa soalan yang memang diorang dah tanya lah dekat aku Okay, daripada Din Abdullah, adakah mereka yang bergejala dan yang dijangkiti akan dicucuk vaksin terlebih dahulu?
adakah selepas menyuntik vaksin pada pesakit mereka akan segera sembuh? Aduh. Oh, okey. Okey, kau nak jawab ke? Aku rasa Aku kau jawab jawab lah. lah. Okey. Kau akan Macam dapat ni siap. Encik Din Abdullah, vaksin ni bukan ubat. Vaksin ni adalah pencegahan. Jadi vaksin ni macam kita nak mangga rumah kita tau. Kalau tanya, kalau pencuri dah sampai depan rumah saya nak mangga dulu boleh ke tak? Memang tak boleh lah. Kita kena mangga sebelum pencuri sampai. Jadi biasanya vaksin ni kalau kamu tengah demam, kamu tengah sesama, batuk. Kalau saya jadi doktor, kamu baru jatuh, ada lebam-lebam pun saya tak akan bagi vaksin. Kita kena tunggu kamu betul-betul sihat dulu. Bila kamu tak ada simptom, tak demam, tak ada apa-apa inflammatory ataupun infective symptom, baru kita boleh bagi vaksin. Jadi dia tak ada kaitan dengan gejala-gejala semua sebenarnya. Right? Okey, betul. Sebab itulah Alright. sebab sebenarnya diorang confused tau. Diorang sebenarnya diorang confused. Diorang okey, macam aku ada tengok hari tu aku punya live. So ada segelintir yang komen, dia cakap kalau dah tahu racun kenapa nak minum? Faham tak? So kenapa nak encourage orang untuk minum? Sebab pada diorang vaksin ni bila you consume dia memang akan ada side effect tu. So pada diorang dia dah jadi racun. Okay, so sekarang ni aku rasa kadang-kadang that idea tu akan confusekan orang. So sebenarnya bila kita kata racun, racun is ultimate, tak ada langsung kebaikan. Betul tak? Bila you ambil dalam badan you, ultimately memang you memang akan tahu memang you akan kena. You maksudnya racun tu akan meracuni kita. Memang confirm, kan? So vaksin, kenapa kita ambil vaksin? Because kita nak effect dia yang lain. Kita nak that protection. Memang that protection tu, orang bagi kita protection, tapi adalah something yang kita kena compromise. And itu kalau unlucky. That unlucky tu pun 1/10,000, 1/1000. You know, tapi kalau kau makan racun yang seperti diorang ni tulis, dah tahu racun buat minum, kau racun kau makan confirm mampus punya. Confirm mati kat situ. Terus berbuih, mampus terus. So that is beza dia racun dengan vaksin. So vaksin is bukan racun. Vaksin lagi satu, aku rasa you kena bagi tahu diorang which is what is actually mRNA. So doktor yang kayangan tu, doktor di atas awan tu, dia cakap it's a RNA. It's a RNA vaccine, but it's not an RNA vaccine, it's an mRNA vaccine. Kenapa kena significant M tu? Sebab it's a two different thing. Kan? Yes, ni langit dengan bumi tau. Thank you for bringing this up Yazid, sebab saya ada buat video untuk debunk doktor tersebut. Tetapi beberapa hari selepas video debunk saya tu baru saya dapat tahu bahawa dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati yang saya sebut nama dia di dalam video dan sebagainya. Dan dia ada mengatakan kepada seseorang yang orang tu ada letak screenshot lah daripada dia punya messenger tu. Dia kata saya slander dia semata-mata saya nak populariti. Saya rasa kalau saya nak populariti, kalau saya sokong anti-vaksin lagi cepat saya popular kot. Tapi kalau korang sedar, saya bila saya live saya tak bagi tahu saya bekerja dekat mana pun saya tak bagi tahu. Begitu saya secretive sebenarnya, yang sebab saya tak nak populariti lah. Cuma saya tersilap tunjuk muka saya. Saya tak terfikir macam Dr. Yazid sampai patient pun. Saya pakai PPE pun patient kenal saya dah segan habis dah ni. So anyway, dalam video saya yang sebelum ni saya nak disclaimer, saya langsung tidak berniat untuk slander ataupun menjatuhkan sesiapa. Niat saya adalah yang pertama, bila saya tengok video tu saya sangat marah sebagai seorang rakyat Malaysia. Kerana apabila orang itu berkata, oh kalau nak cucuk dekat Pak Menteri dulu, saya support, saya sokong bagi Menteri dulu. Jadi sama macam Dr. Yazid cakap, apa maksud awak awak rasa benda tu racun ke? Then and what are you trying to say? Macam dia nak cakap biarlah pemimpin negara hilang nyawa pun. Awak nak cakap macam tu ke? Tak kira lah apa perbezaan fahaman politik kita. Kamu tak sepatutnya memberi kenyataan sebegitu kepada pemimpin negara. Faham tak? Because you know kerajaan ni adalah kerajaan di bawah agung. There's a lot of complexity. You don't say that. You tak suka kerajaan, you tunjukkan dekat pilihan raya nanti. As simple as that. Jangan sedap-sedap doakan orang mati lah, apa benda lah.
Selupa tau. So Ya. saya memang marah. Dan sebenarnya apa yang saya tak sebut, saya nak buat posting lepas tu, tapi sebab dia dah cakap saya malukan dia, saya slender, so saya biarlah Saya nak cakap dia punya title video tu yang follower dia duk sokong tu, title video dia, siapa nak vaksin RNA. Yep. Orang macam Dr. Yazid dengan saya tengok pun dah ketawa dah. Ini saya belum cerita pasal Dr. Nurmala. Saya belum cerita pasal saintis-saintis macam Prof. Musa atau doktor-doktor yang tengok topik pun saya dah terbeliak biji mata dah sebenarnya. RNA adalah struktur kromosom organism tersebut. Kita ada dua jenis organism, RNA dan DNA. Okey, RNA ni dia ada satu bebenang sahaja. So nama dia RNA. Contohnya adalah virus coronavirus adalah sejenis virus berbentuk RNA. Dia adalah organism RNA, manakala macam kita manusia dan banyak-banyak ada beberapa bakteria ataupun virus yang lain, dia adalah berbentuk DNA. Dia ada dua bebenang yang berselirat menjadi, kita panggil DNA. So ini adalah struktur genetik sesuatu organism, DNA dan RNA. Okey, DNA dan RNA ni dia duduk dekat dalam sel. Okey, daripada nukleus, dia duduk dekat dalam nukleus. mRNA mRNA adalah sejenis postman yang membawa information protein daripada DNA kepada ribosom. Okey, macam ni kalau korang nak senang faham RNA ataupun DNA ni. RNA ni motor. Dia ada dua tayar sahaja. Apa-apa kenderaan yang ada dua tayar adalah RNA, motor, basikal yang ada motor yang berbentuk basikal. Whatever it is lah, dia dua motor, RNA. DNA adalah kenderaan empat roda. Contohnya kereta, van, MPV, apa-apalah dia ada empat roda. Okey, RNA dengan DNA dah faham perbezaan di antara jenis kenderaan. mRNA ni apa pula? Okey, mRNA adalah sistem postman. Contohnya macam Grab service. Okey, mRNA tu adalah satu Grab. Dia ambil daripada HQ, dia pergi hantar dekat orang. Jadi Grab tu tak kira lah dia pakai motor ke, dia pakai basikal ke, dia pakai kereta ke, nama dia Grab. Jadi sistem mRNA ni dalam badan manusia pun menggunakan messenger RNA. Dalam organism yang lain pun menggunakan teknologi messenger RNA. Sebenarnya dalam badan kita ada banyak lagi jenis RNA yang lain. Transporter tRNA. Lepas tu ada pula saya tengok saintis-saintis S kecil RNA balik. T kecil RNA balik. Itu dah tahap yang saintis yang sangat meticulous dah tu, saya dah tak faham. Tetapi mRNA ini adalah satu proses pempostmanan di dalam badan kita, di mana ia membawa information protein daripada nukleus kepada ribosom. So dia Grab sahaja. Grab food, Grab service, Grab car, Grab, semua Grab dalam badan kita mRNA ni yang buat. Okey, jadinya bila ada saintis yang sedar bahawa kalau aku boleh gunakan sistem Grab ini untuk buat servis-servis macam taksi, hantar makanan dan sebagainya, ia akan jadi revolusi perubatan yang baru. Jadi dia ambil teknologi mRNA itu, iaitu suatu proses yang berlaku di dalam badan kita, dia ambil dan dia gunakan itu untuk trigger imun sistem kita dalam untuk hadapi jangkitan ini. Itu maksud dia. Betul. Okay, so now sekarang ni rakyat Malaysia, diorang macam mana they cannot understand kan benda-benda yang mRNA bla bla bla, and then bila si Dr. Kayangan tu pun cakap pasal RNA, diorang rasa something, apa ni bom baru ke, ini apa ni, but they don't actually know what is an RNA ke mRNA kan. So kesimpulan je macam yang Dr. Mala cakap tadi, mRNA is just a messenger of the protein yang bagi tahu macam mana rupa. Macam ni lah aku cakap dengan kau. Selalu rumah kau kan tak pernah kena orang rompak, tiba-tiba ada orang datang siasat lalu depan rumah tak masuk lagi kan, tapi jiran kau ni messenger.
Dia boleh dia kadang-kadang kau tak ada kat rumah, dia ada kat rumah. Dia nampak, Imam, asal kenapa ada orang ni selalu lalu depan rumah ni kan. Tapi messenger ni boleh bagi tahu kau, jiran kau ni dia boleh bagi tahu kau, kau tahu tak, lain kali kalau kau duduk rumah, kalau kau perasan ada satu mamat ni pakai spek hitam, pakai topi, kau berhati-hati. Kan, kau kena hati-hati dengan dia, dan dia ni kadang-kadang bawa parang ke apa, dia bagi tahu. Jadi engkau dekat rumah ni kau dah tahu dah. Kalau kau masuk je, aku dah tahu kau ni, kalau macam jiran aku cakap pakai topi, pakai spek mata, ni orang ni memang kita kena halau siap-siap. So that is messenger. Jadi yang membuatkan kenapa ramai anti vaksin tak suka vaksin, you know, one of the reason diorang tak suka vaksin sebab pada diorang tak nak virus. Dulu kita pakai live attenuated virus tu. Virus tu dia virus yang hidup tapi lemah. Tak ada power. Tapi kita tahu rupa dia, kita nak badan kita cam rupa virus tu supaya badan kita boleh produce and fight. Now, the problem is anti-vaccine ramai yang tak suka because kata, no, I don't want. Virus pun aku tak nak. Kenapa kau nak masukkan virus dalam badan aku? Walaupun kita cakap, no, virus ni kita cuma nak memperkenalkan dia sahaja pun, dia orang tetap tak nak. So, it's okay. Sebab kau tak boleh nak diorang faham. It's okay. So, now, dulu pula bila ada live attenuated virus ni, you know, nak kasih virus ni stable, sometimes contain kan. What is it the contain dekat dalam vaksin tu pula yang diorang tak suka. So that's why setiap insert vaksin tu, diorang baca A sampai Z, setiap benda yang diorang jumpa tu diorang keluarkan, menjadikan sebagai satu sebab kenapa diorang tak nak ambil vaksin. Sebenarnya basically kalau diorang tak nak ambil vaksin, diorang boleh je choose not to ambil kan. So tapi diorang cakap kali ni contain, okay? Malah diorang cakap ada certain vaksin contain alkohol. Ada vaksin certain contain babi tu. Kan senang cakap babi sebab orang pun faham. Okay, ada yang cakap contain babi tu, and now okay, Pfizer this vaksin diorang buat without any of that. Any aluminium ke, plumbum ke, magnesium ke, apa segala mak nenek pun yang buat yang boleh menstabilkan tu diorang dah tak pakai anymore because we have a new technology. Kita ada apa? Mungkin cara yang baru, mungkin this mRNA actually much more simpler daripada live attenuated vaccine sebelum ni. So kandungan dia, if I'm not mistaken, is water, fat, lemak kan? Ada lemak kan? Lemak. Because they need to contain dia punya messenger tu, and then gula and garam. Betul tak? Betul. Betul ke? Sebenarnya Kan? simple je lah. Gula, simple. garam, lemak sikit. Standard lah kau masak sambal pun kau letak kan. Yes. So sekarang ni, the problem lagi, anti-vaksin cakap, oh dulu ada aluminium, ada plumbum, bla bla bla. Memanglah vaksin tu ada live attenuated je, tapi saya tak nak aluminium dalam badan. Saya tak nak mercury dalam badan, tak nak plumbum dalam badan. Okay, fine. Sekarang ada lemak, air dengan garam. Dengan gula. So ini empat barang memang ada dalam badan kau. So dia punya structure takkan berubah. Air tetap H2O, garam tetap sodium chloride. Semua sama. Tak ada beza kan? Betul tak? Yes. Tak ada tiba-tiba reaction ke apa, tak ada. And okay. So dekat situ sekarang ni apa lagi yang korang nak? Okay, apa lagi yang korang nak? Macam anti-vaksin cakap dulu diorang tak nak live viral. Okay, sekarang dah bukan live viral. Even the messenger pun is a reader of the protein. Bukannya virus juga. Yes. Dan tak ada content tu. Nak explain sikit messenger RNA tu pun kalau kita tengok ada Dr. Kayangan yang kata dia suka vaksin daripada negara lain and whatsoever sebenarnya bila kita guna teknologi yang lama ni macam Dr. Yazid cakap, kita bagi virus yang dilemahkan. Kita tahu dia lemah, kita tahu dia tak boleh attack badan kita, tetapi kita lemahkan dia dan kita tunjuk, nah ni pencuri, nanti dia akan datang rompak rumah kau. So
kita tunjuk. Tapi dalam teknologi mRNA ni, virus tu tak diberi pun kepada kamu bukan sebiji bukan sebiji coronavirus tu yang dicocok tau. Ni coronavirus, bukan sebiji coronavirus ni. Satu spike protein tu je yang kita bagi kat hampa. Ni coronavirus ni tak masuk. Ni spike protein ni je dia bagi. Daripada satu popcorn ni, spike ni je dia bagi. Spike protein tu saja. Itu pun bukannya kita ambil spike protein betul daripada coronavirus dan cucuk dalam badan kamu. Tidak. Dia hanya bagi coding kepada kepada spike protein tu. Macam apakah kod protein, kalau kamu ingat pernah belajar kimia kan, struktur kimia tu. Dia bagi informasi tentang struktur coding spike protein di atas menatang coronavirus tu, COVID-19 tu. Masuk ke dalam badan kamu dan ribosom badan kamu yang akan binakan spike protein tersebut. Jadi bila ada benda pelik dalam badan kita, terus antibody bangun dan cakap, ada orang masuk rumah kita, jom. Maka dia lawan dan dia pergi tangkap spike protein tersebut menghasilkan antibody. Jadi untuk kamu lawan penyakit COVID ni, kamu tak perlu bertaekwondo dengan sebiji COVID. Kamu hanyalah belajar untuk bertumbuk, bertendang. Bayangkan macam kita bagi awak satu punch bag sahaja. Awak belajar dengan punch bag ni. Macam inilah dia akan datang kat badan awak. Awak belajar lah awak nak tumbuk macam mana, awak nak tendang macam mana. Awak training lah dengan dia. Sebab tu bila kamu ambil injection tu, kamu akan rasa macam penat sikit, letih sikit. Sebab extra protein sedang digunakan untuk membina antibody di dalam badan kamu. Sedar tak sedar badan kamu tengah bekerja sebenarnya. Jadi basal metabolic rate, kamu punya kilokalori yang diperlukan agak tinggi sedikit sebenarnya. Jadi wajar untuk kamu rasa penat sikit, lemah sikit, letih sikit, loya sikit. Itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau kamu nak panggil side effect boleh, tetapi saya biasanya lebih gemar untuk bagi tahu that is immune response. Maksudnya badan kamu sedang bertindak balas. Sebenarnya itu yang kita nak. Alright, although dekat layman kita kata side effect, tetapi kalau kita faham sains tersebut, it's a immune response. Immune badan kamu sedang bertindak balas. Termasuklah demam. Demam is actually, walaupun kita kata side effect, fever is actually an immune response. So it's a good thing. I mean, I tahu kalau I kata demam ni bagus, patient boleh marah sebenarnya. Tapi sebenarnya bila badan kamu demam, maksudnya badan kamu sedang bertindak balas. Prostaglandin, histamin dan benda-benda lain tu sedang bangun. Jadi beruntunglah kamu sebenarnya sebab kamu mampu demam. Ada orang yang immune system dia rendah, kita panggil immunocompromised, dia tak boleh demam. Saya ada cerita pasal demam ni dekat wall saya. You all boleh scroll dan baca. Fever is an immune response. So, kalau kamu nak sebut side effect, boleh. Kalau kamu nak sebut immune response pun boleh juga. Saya nak tambah dekat situ. Okay, so sebab yelah macam kita we understand that so called response kan is either immune response ke is actually reflective response ke. Macam contohlah you salah makan kan. Korang tersalah makan, korang termakan benda-benda yang tak sihat. Maksudnya bukan tak sihat, macam dah lama, yang basi. And suddenly kau muntah, kau cerit. Korang rasa sebab apa? Dan orang akan cakap, okay, itu adalah side effect makanan tu. But actually you have to understand, bila makanan tu adalah makanan yang rosak, perut kita tak ada rasa pun. Makanan tu dia busuk ke, dia dah lama ke, dia tak ada. Tapi perut kita tahu actually okay, this one makanan ni dah rotten and there's a few bacteria dekat situ ataupun few fungus ke apa ke kat situ. So apa badan kita buat? We have to take it out. Sebab tu kau muntah. Kan? Sebab tu kau muntah sebab badan kau tak nak benda tu. Badan kau perlukan satu reflektif untuk keluarkan all those things. Sebab tu kau pun cerit berit kan. Contoh kau ada anak umur bawah daripada 2 tahun. Kalau dia cerit berit kau nak bagi apa? Aku tanya korang, kau dia cerit-berit, kau bagi apa? Memang kita akan bagi dia cerit-berit je. Sebab they have to take it out. Tapi sebagai doktor, kita akan maintain. Kita akan bagi dia hydration untuk make sure badan dia, kan, untuk make sure badan dia ada air yang cukup. Sebab bila kau berak dengan air kau sekali keluar. Kalau air tak keluar, tak apa. Masalahnya air pun sekali keluar. So that's why kita keep you hydration and everything. So itu adalah respons badan. Bukan side effect makanan.
Jadi macam yang Dr. Mala cuba bagi tahu sama dengan vaksin. Bila you ambil sesuatu vaksin, bila you nak dia bertindak balas, you nak hasilkan antibody, takkan kau nak relax. Tiba-tiba kau relax, tiba-tiba antibody kau ada. Come on lah, tak logik, betul tak? So sekarang ni that is the response. So response tu bila senang untuk Pfizer bagi tahu dekat orang, it's a side effect lah. Supaya orang faham apa akan jadi efek selepas tu. Tapi orang Melayu kita faham side effect tu something yang ni lah efek dia. Kau ambil dia ni mesti efek dia. By the way, dia adalah proses tu. Proses kenapa kau dapat efek tu kan. So that's why macam Dr. Mala cakap immune response. So bila kau ambil all those vaccines tu kau akan dapat tu. Okay, so sekarang ni so far Mala kita live ni ada few people yang komen something yang yang offensive and everything. Haters. Okay, actually sebenarnya kan kita cuma nak educate. Kita tak paksa pun kau ambil vaksin, aku tak suruh pun kau ambil vaksin, aku tak suruh pun kau percaya, tapi aku bagi kau ilmu dulu. And then it's up to you. Macam kau bawa kereta lah. Kan ada kau keluar sekolah, mak kau suruh kau bawa kereta. Tak ada kan? Mak kau suruh kau pergi belajar dulu. Kalau kau yakin, kalau kau rasa kau boleh handle, kau pergi bawa kereta kat luar. Tapi kalau kau tak handle, kalau kau tak yakin, kau memang kau dah belajar pun kau tak yakin, siapa suruh kau bawa kereta? Kau naik je lah Grab. Naik je lah taksi. Betul tak? So benda ni simple, tak payah nak bergaduh. Sebab bila korang bergaduh benda-benda yang macam ni, kadang-kadang orang yang cakap tu pun tak berapa pandai, bukan bidang dia. Kan? So kau pun nak balas pun kau tak berapa pandai. Jadi bila korang bergaduh dia jadi kelakar. Kan? Dia jadi pelik. Yang ni cakap fakta pun macam pelik. Yang seorang reply ni pun yang nak pertahankan pun jadi pelik. So basically korang dua bila korang bergaduh dia jadi pelik. Aku ingat korang tak payah gaduh. Kan kalau kau cuba hadap apa yang kita cuba nak ajar, kalau kau rasa kau yakin, okay, why not I give a try, you give a try. Kalau kau tak yakin, that's it. Cuma satu je, kalau kau tak yakin, kau tak payah ambil. Kau sihat macam mana pun, kau tak yakin kau tak payah ambil. Betul tak? Yes. Ada dua benda tau orang yang tak yakin ni. Kami faham ya. Dia orang yang tak yakin ni dia ada dua jenis. Satu orang yang tak yakin yang dia memang betul-betul tak yakin. Mereka ni kadang-kadang sebenarnya anak-anak dia vaksin sebelum ni dia dah vaksin, dia okey je. Tapi vaksin kali ni dia macam susah sikit nak percaya, okey fine. Ataupun dia dah berumur ke tak ada anak ke apa tu kan, dia tak pernah vaksin lah, budak-budak kecil, tetapi masih dia tak ada confident dengan vaksin COVID-19 ni satu jenis. Ya, mereka ni memang betul-betul nak tahu, nak cari ilmu dekat mana saya boleh dapat info, saya takut macam itu. Ada satu lagi jenis orang yang tak confident ni, dia dah set dah mind dia. Dia memang tak confident, dia memang tak percaya. Jadi orang yang kategori kedua ni yang cuba momokkan dengan berita-berita seperti 12 hari selepas vaksin meninggal dunia, 30 minit selepas vaksin mati terus. Macam-macam lah ya. Yang pertama, bila saya pergi cari balik, saya korek balik berita-berita yang korang share tu semuanya menipu sebenarnya. Tak ada pun. Yang pertama. Yang kedua, vaksin ini mencegah jangkitan COVID-19 tahap ketiga, keempat dan kelima. Biasanya tahap keempat dan kelima. Maksudnya kita bagi tahu, kalau you dapat pun you akan jadi mild sahaja, tak teruk. 92 hingga 97% masyarakat yang ambil vaksin dijangka akan dapat jangkitan yang sangat mild. Jadi bila mild, kamu tak guna ICU, kamu tak guna ward. Jadi bila dia menjadi penyakit yang tidak berbahaya lagi, maka kita tidak berada dalam situasi pandemik. Kita boleh kembali kepada normal. Ya, kalau kita boleh dapatkan herd immunity yang sebegitu banyak. Tetapi vaksin ini tidak mencegah kematian. Takkan ada satu vaksin pun yang boleh cegah kematian. Come on lah guys. Kamu dah ambil vaksin, lepas tu kamu minum air tersedak, air masuk dalam paru-paru, jadi aspiration pneumonia. Then you get aspiration pneumonia. Kamu ambil vaksin, kamu bawa kereta laju-laju, pergi racing apa bagai, accident, patah kaki, meninggal sebab pulmonary embolism daripada femur fracture. So, takkanlah vaksin tu boleh cegah kemalangan kot. So kalau kamu baca vaksin hari ini 12 hari kemudian meninggal dunia, tolonglah cari apa punca dia meninggal dunia.
ada register tak dekat website VAERS, ya, VAERS tu. Saya ada share dekat wall saya. Tengok cause of death dia dan sebagainya. So far saya tengah tunggu satu je cause of death yang ada seorang tu dapat imun trombosit purpura. Seorang doktor ONG. Seorang je daripada 156 juta. Itu pun saya tak tahu dia ada sebelum ambil vaksin dia ada apa-apa isu ke, selepas tu ada apa-apa berlaku ke, kita tak tahu. Other than that, no. So jangan terkejut bila dengar vaksin meninggal. Ada satu lagi cerita, wanita mengandung, dia seorang doktor pakar, FMS doktor. Katanya ada anti vaksin ni jual cerita dia kata, dia orang kata lepas vaksin dia mengalami keguguran. 3 hari lepas vaksin dia keguguran. Habis cerita dia kecoh. Habis ramai juga yang tanya kat saya doktor tu dah cakap dia gugur 2 minggu sebelum dia vaksin. Tapi dia tunggu gugur tu jatuh sendiri. Sementara tunggu tu dia ambil lah vaksin. 3 hari lepas vaksin tu dia cuci. So tak ada kaitan pun sebenarnya. Jadi tolong pergi cari kesahihan information tersebut. Tak semestinya apabila sesuatu tu gembar-gembur keluar dekat WhatsApp kawasan perumahan, woi terus ada orang geleng-geleng kepala cakap sebenarnya orang terus nak percaya. No. Relax. Sabar. Kita orang akan ambil vaksin tu. Korang boleh tengok. Dan daripada sana korang boleh dapatkan lebih confident, korang boleh rasa macam lagi apa ni orang kata lagi trust lah. Then daripada situ korang boleh decide sebenarnya. Betul. Sebab okay, there's a few things juga yang aku duk perhatilah diorang duk komen ni kan. Because you memang boleh kau boleh differentiate orang yang in denial dengan orang yang nak belajar tau. Maksudnya orang yang nak cuba terima ilmu. You can see, korang boleh baca lepas ni kalau live ni habis, korang boleh baca. Kita duk cakap ni. Kita duk cakap. Dia komen apa? Tak payah ambil vaksin, tak payah mengarut. So basically apa yang kita nak cakap ni, kita cakap ilmu sains. So bila kita cakap ni dia kata kita mengarut. So this kind of people orang yang denial. So rasanya kau tak perlu tengok. Sebab dia takkan memanfaat kau apa-apa pun. And tak those lama people dekat yang wall aku tu Yazid, sekejap aku block je. tak ada, orang-orang yang macam ni sebenarnya diorang dia ada dua jenis orang. Ada orang yang bertanya memang dia nak tahu. Yes. Kan? Ada orang yang memang yang tengok live ni memang memang nak tahu benda tu. So that you boleh decide sendiri later on you nak buat ke tak nak buat. Kan? Tapi ada setengah orang yang macam ni in denial, dia just aku tak tahu dia nak tengok buat apa. Sebab dalam kepala otak dia cakap everything yang doktor akan cakap ni, everything ni semua nonsense. It's okay. Tapi tak perlu. Kau tak perlu komen-komen yang macam tu. Sebab kau akan nampak macam orang yang macam apa masalah kau. Betul tak? Orang akan tengok kau ni apa masalah kau. And kau boleh tengok ramai orang yang komen nak belajar. Oh okay, I know now and everything. Kita akan go lagi sebab I think basic vaksin tu kita dah cerita. Basic vaksin yang kita dah cerita. Tapi kita boleh go briefly siapa yang layak and siapa yang tak layak. Kau tahu kriteria pertama yang tak layak. Kriteria pertama yang tak layak ambil vaksin adalah orang yang tak yakin kau sihat ke, kau apa ke, kau sado ke, kau memang power gila babi pun, kau tak payah ambil. Kalau kau tak yakin. Itu je. Nombor satu. Tak kira lah umur kau berapa, kau tak yakin. Nombor satu, kau tak payah ambil. Kau tak yakin, tak payah ambil. You know? And then second one, those yang bawah 18 tahun. So yang bawah 18 tahun, tak boleh ambil sebab sekarang kita play safe. Kan? Pfizer pun nak play safe. Kan, kalau you cakap okay kids boleh ambil apa semua, nanti orang cakap oh bla 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 bla, orang duk saman sana sini. So better orang yang dah lebih 18 tahun, you make your own decision. It's not our problem. Kan, so tapi yang lagi satu yang paling important, yang those yang ada hyper allergic reaction punya history before. You know, kau ambil apa pun tak boleh, kau terpegang habuk pun memang kau terus masuk. Aku ada satu mamat ni kena gigit semut hitam pun memang masuk ICU. Kan? Orang yang macam ni, dua kali dia kena gigit semut hitam, dua kali masuk ICU. So betapa teruknya dia punya hyperallergic tu.
So orang pun macam ni pun tak sesuai lagi. Okay, so aku bagi kat Dr. Mala sambung lagi. Siapa lagi Mala yang tak sesuai? Okay, tak sesuai allergic reaction macam yang Dr. Yazid cakap. Tapi allergic reaction ni dia spectrum of disease tau kita panggil. Allergic ni bukan satu penyakit, bukan satu diagnosis. Dia ada mild, gatal-gatal sikit tapi tak keluar ruam. Ada yang lebih sedikit daripada mild, keluar ruam-ruam. Sekejap je letak calamine hilang. Ada yang keluar ruam-ruam yang agak berbintat-bintat, perlukan prednisolon dan sebagainya. Jadi daripada yang mild sampai severe ni, history of severe allergic reaction tu yang kita nasihatkan jangan ambil. Yang dia kategori tak boleh ambil. Kalau yang allergic sikit-sikit kalau makan udang gatal telinga, doktor saya kalau makan kacang saya allergic. Oh, apa yang kamu allergic? Saya sakit perut, saya rasa tak sedap perut 2-3 hari lepas saya makan kacang. Itu bukan allergic Tolonglah. Gastrik semua bukan allergic Jadi kena tahu betul-betul kamu tu memang allergic ke tidak. Kalau allergic yang sikit-sikit, yang biasa-biasa, biasanya boleh ambil Saya ada seorang kenalan dia ada history of Steven Johnson syndrome. Dia pernah allergic kepada antibiotik sampai dapat Steven Johnson syndrome. So dia memang clear cut, memang tak boleh ambil. So orang yang pernah ada allergic reaction yang teruk sampai perlukan masuk ke ICU, sampai perlukan pemantauan rapi, pernah sesak nafas, ini adalah orang yang tak sesuai untuk ambil vaksin mRNA daripada Pfizer ataupun Moderna. Vaksin jenis yang lain sama ada Sinovac ataupun Sputnik dan sebagainya, kita masih tak pasti lagi sama ada sesuai atau tidak untuk orang-orang yang ada severe allergic reaction. Kita tunggu data daripada mereka dulu. Alright. Bila kita cakap allergic ni terus-terus orang yang asma jadi question mark. Saya pun allergic juga sebab saya asma. Okay, so kalau kamu asma biasanya sebab apa? Sebab sejuk, sebab saya minum air sejuk, saya makan tebikai, saya allergic habuk. Jadi kalau asma disebabkan oleh environmental trigger yang simple-simple dan asma kamu well control ataupun mild intermittent not so bad, biasanya boleh ambil. Bronchial asma bukan satu exclusion criteria. Melainkan macam kamu makan kacang dan dapat asma yang teruk, itu allergic. Jadi kamu dalam kategori bronchial asma ni saya faham ada sedikit kekeliruan sebab allergic pun sesak nafas, asma pun sesak nafas juga. Jadi ada kekeliruan di situ. Saya nasihatkan untuk kamu jangan minta online consultation. Jangan tanya saya, jangan tanya Dr. Yazid. Bila proses vaksinasi tu sampai ke giliran kamu, kamu perlu dapatkan nasihat peribadi tentang kesihatan kamu daripada doktor yang rawat kamu. Cerita kat dia, doktor tu tanya balik, doktor tengok balik history kamu, tengok kad kamu, ubat kamu, baru doktor nasihatkan dekat kamu. So sabar dulu yang kategori yang ini. Siapa lagi yang tak sesuai adalah mereka yang mempunyai penyakit autoimun. Yes. Penyakit autoimun ni apa? SLE, autoimmune thyroiditis, immune thrombocytopenic purpura dan sebagainya. Orang yang ada masalah autoimun ni, contohnya sometimes nephrotic syndrome, all this, dia tahu diagnosis dia dan dia tahu dia ada masalah autoimun. Saya ada bertanya tentang psoriasis orang yang makan methotrexate, prednisolone, high dose prednisolone especially ada seorang pakar kata dia percaya sepatutnya tak boleh sebab bila kamu dah ambil methotrexate, prednisolone semua, imun kamu agak rendah sebenarnya. Walau apa pun, doktor yang merawat kamu akan menasihatkan kamu secara peribadi sama ada ia sesuai atau tidak untuk kamu. Yang menjadi persoalannya Zid, dia keluar orang yang berisiko tinggi. Orang yang berisiko tinggi ni macam mana doktor? Orang yang berisiko tinggi ni macam mana doktor? So dia risiko tinggi untuk apa sebenarnya? Adakah kamu berisiko tinggi untuk dapat COVID atau berisiko tinggi untuk vaksin COVID? Sebab dia dah ada dua benda dah sekarang. Jadi orang yang berisiko tinggi untuk dapat COVID, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada penyakit buah pinggang dan sebagainya. Orang yang berisiko tinggi untuk dapat penyakit COVID, especially COVID tahap 4 dan 5, kamu bukanlah kategori berisiko tinggi untuk dapat vaksin. Kamu adalah orang yang hampir paling awal perlu dapatkan vaksin itu. Risiko kamu untuk penyakit COVID, bukan untuk vaksin COVID. Jangan confuse di situ. Okay, tu ada lagi yang tanya G6PD pula. Okay, tengok live G6PD. saya yang pakai baju t-shirt warna orange, saya dah jawab dah pasal G6PD. Saya tak nak jawab pasal G6PD. Tapi Yazid, aku nak jawab satu soalan ni sorry dalam sesi live ni saya bercakap aku kau sebab Yazid ni memang biasanya saya tak gunakan lah. Okay, saya lebih Kita nak cakap Russian.
Ah, tapi sebab jumpa member lama, so saya menjadi Dr. Mala yang biasa. Alright, saya nak jawab soalan excellent question from Siti Sarah Zulkifli. Doktor, kenapa tiada vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak? Okey. Apabila perkembangan vaksin ini dibuat di awal pandemik, memang kajian dilakukan untuk adult, untuk orang dewasa ya. Sistem imun kanak-kanak adalah sedikit berbeza daripada orang dewasa. Jadi untuk kanak-kanak bila dia nak buat, dia kena 0 hingga 6 bulan lain, 6 hingga 12 bulan lain, 1 hingga 2 tahun lain, 2 hingga 6 tahun lain, dia macam tu kategori dia sebab kematangan sistem imun adalah berbeza. Tapi ada berita baik sebenarnya di US, Pfizer telah dapat approval untuk buat clinical research untuk 16 tahun dan ke bawah. Alright, mereka tengah buat clinical trial ya. Mereka dah dapat approval untuk buat clinical trial. So saya jangka mereka akan mulakan clinical trial at any point of time ataupun maybe mereka dah mulakan. Dan saya kira mungkin dalam tahun depan dan sebagainya mungkin kita dah boleh ada vaksin untuk budak-budak. Sama ada parents nak ambil atau tidak itu belakang cerita. Dan di dalam pandemik ini kenapa vaksin tidak diutamakan untuk kanak-kanak sebab penyakit ini memang lebih menyerang orang tua. Kalau kita tengok data satu dunia pun, kanak-kanak memang sangat kurang dijangkiti dan sangat kurang dijangkiti sehingga menyebabkan morbidity iaitu jangkitan sampai masuk ICU, perlukan ventilation pernafasan sampai buah pinggang rosak sangat sedikit dan jangkitan yang menyebabkan kematian juga sangat-sangat sedikit sebenarnya. Jadi scientific research memang macam tu. Dia biasanya melebihkan golongan yang lebih banyak terkesan daripada sesuatu. So that is why untuk kanak-kanak kurang dikembangkan. Alright, so anyway thank you so much Puan Siti Sarah untuk tanyakan soalan ni. Okey, bila aku terdengar satu perkataan pasal yang Sputnik kan, vaksin Sputnik tu yang digembar-gemburkan, I don't know dia cakap ke perkataan Sputnik ke ataupun made from Russia ke. So first thing aku yakin cara sebutan dia Sputnik lah. It's not gonna be Sputnik ke apa, tak ada. Dia mesti Sputnik. Okay. Vaksin Sputnik ni malah kalau kau fikir Dr. Kayangan tu cakap, I tak nak Pfizer. I nak yang Russian made tu. Masalahnya, masa dia cakap tu pun, that Sputnik tu pun haven't been tested, haven't been in the peer review of the journal. Journal pun tak review pun lagi, tiba-tiba dia yakin. Kau faham tak? Kat situ yang aku macam tak faham. Dia sebenarnya nak apa kan? Tu yang aku buat live tu, aku tak faham Mamat ni. Kalau let's say lah, okay, orang semua cakap, alah doktor biarlah dia buat live. Dia bagi tahu side effect. Okay. Ada tak dalam live aku cakap kau tak boleh bagi tahu side effect? Kau bagilah tahu, aku pun sokong kau. Even apa yang dia cakap side effect tu pun okay, dia pun tak aku rasa dia pun tak bias sebab dia pun bagi tahu 1/1000 bla bla bla. Okay, fine. Tapi bila you nak compare the current, sebab sekarang ni yang kita ada Pfizer je. So sekarang mak kau bagi kau nasi lemak kan, kau dah nak mampus lah, dah lapar ni kan, mak kau bagi nasi lemak, suruh makan, kau cakap tak nak, kau nak mi goreng, nak ni, kat luar tu memang ada nasi lemak je. So sekarang ni, orang nak selesaikan masalah lapar kau tu. Kan, jadi kau belum apa-apa lagi, kau tak tahu pun dengan cerita kat luar tu ada orang jual mi goreng ke, mi apa ke, kau tak tahu. Tiba-tiba, tak, aku nak makan mi goreng. Sebab, the thing is, bila kau cakap macam tu, you should compare. First thing, kau kena compare yang Moderna tu, and then this Pfizer and the Sputnik. And then you dah compare, okay, I prefer yang Sputnik. Then kau bagilah kau punya data, so everyone will, okay, mungkin Dr. Kayangan ni faham something else yang aku tak faham, yang si Mala ni pun tak faham. So it's fine. So sekarang ni, bila Sputnik tu pun tak di-review lagi dan baru last week dalam 1.5 weeks aku rasa. Baru 1.5 week baru masuk Lancet kan. So belum lagi ada clinical study yang betul-betul telus, nak kata 1/, berapa, tapi Pfizer so far setakat bulan Februari dah 43,000 orang, and then currently of course lah dah makin lama makin naik lah. So dia ada field of study tu. So
Dan orang yang ambil ni pun orang yang volunteer. Orang yang volunteer, tak ada orang yang kena paksa. Masalahnya. Tak ada orang yang kena paksa. Tapi yang korang menggelabah kat luar sana, cakap KKM ni macam jahat sangat, paksa korang ambil vaksin. Apa hal? Kan? Aku pun tak faham. Tak ada ke keluar macam dulu kan Russian korang keluar poster. Korang jantan-jantan pergi berang. Memang tu arahan dia. Sekarang kita pun tak ada keluarkan poster wajib vaksin dan apa yang kerajaan bagi tahu frontliner akan dapat dulu. Frontliner akan dapat dulu pun itu pun selepas doktor dah jumpa dah assess kau ni sesuai ke tak. Kalau kau tak sesuai kau tak ambil lah. Tapi bila kau tak ambil kau kena protect yourself lah. Itu je. Tapi aku tak faham rakyat kat luar sana diorang menggelabah. Diorang tengah sebab ada orang ni yang kayangan tu membuatkan orang lain semua menggelabah. Jadi sebenarnya korang ni yang tengok sekarang ni, korang patut bersyukur. Sebab ada warga-warga KKM yang frontliner tu ambil cabaran tu untuk test benda ni. Untuk korang juga. Kan? Kalau diorang tak test benda ni, siapa nak tahu keberkesanan dia, kau punya side effect macam mana. Kan? So, jadi korang yang dia ada setengah orang yang bro, you nak buat tak apalah biar dia buat dulu I tengok dulu. Yes. Tak apa. Kita pun tak ada maki kau pun. Yalah dia ni tengok je dulu kan. Tak ada. Tak apa kau nak tengok, kau tengok dulu sebab benda ni kena yakin. Betul tak? Kau yakin baru kau ambil. So, korang sekarang ni kat luar ni boleh tengok dulu. Orang yang dah ambil tu dan orang yang ambil tu pun volunteer bukannya kena paksa. Jadi kenapa nak ada keluar perkataan lab rat and everything. Orang-orang yang kat sana yang volunteer, pada diorang itu adalah jihad dia. Maksudnya dia cuba buat something untuk orang lain. Kalau kajian ni bagus, mendatangkan manfaat, orang lain akan dapat manfaat tu. Yes. Semua orang boleh dapat vaksin, kita semua akan di-vaccinated. Kalau kita semua yakin, kita akan di-vaccinated dan mana tahu korang yang kaki travel dah boleh keluar. Sebab apa? Kalau kau nak keluar negara, kena vaksin lah. Yes. Kalau kau nak terperuk dekat dalam Malaysia ni, kau tak nak keluar mana-mana, memang kau ingat apa, kalau kat Malaysia kau bolehlah sembang, tak nak vaksin bla-bla, orang negara luar tak heran dengan kau. Yes. Kan? Orang negara luar kau nak pergi Australia lah, pergi Korea kan, dia tak heran dia kau. Kau anti vaksin ke, kau apa ke, and then kau tahu benda yang diorang tak tahu ke, dia tak heran dia, janji kau vaksin ke tak. Kalau kau vaksin kau boleh masuk, kau tak vaksin, kau duduk dalam negara kau senyap-senyap. Kan? Yes. So tak ada orang paksa. Ada persoalan macam ni tau. Kenapa orang yang dah vaksin takut tengok orang yang tak vaksin? First of all, sekejap. Kau hold sekejap. Aku ada nampak satu komen ni. Aku rasa interesting. Dia kata, kalau macam mana pula dengan orang yang tak vaksin tapi tak boleh kerja? Okey, benda ni kau kena, maksudnya, bagaimana pula nasib orang yang tak vaksin ni? Disebabkan dia tak vaksin, dia tak dapat kerja. Jadi dia terpaksalah vaksin untuk dapat kerja. So sekarang ni, important part is bila kau apply kat company tu, polisi dia memerlukan kau vaksin. Kalau dia memerlukan vaksin, kau carilah kerja tempat lain. Yang tak memerlukan ni, ramai je golongan anti-vaksin yang ada company besar-besar boleh ambil kau kerja. Ramai je orang-orang yang tak menggunakan polisi ni. Ada certain company, aku nak pekerja aku yang divaksin. So kalau kau tak boleh salahkan dia. Itu company dia punya polisi. Betul tak? Kau ceklah kerja orang yang boleh accept untuk orang yang tak vaksin. Kan? So aku rasa bukan tak ada orang paksa. Yes. Dia dalam vaksin ni ada dua benda tau. Okay? Vaksin ni is all about public health. Ya, jadi public health specialist, epidemiologist, mereka ni sebenarnya mempunyai kelayakan paling tinggi untuk bersembang tentang vaksin ni. Tetapi vaksin dan infectious disease ni dia ada dua komponen. Satu adalah kamu vaksin untuk selamatkan diri kamu sendiri. Sebab kita tak nak kamu dapat jangkitan tahap ketiga, keempat dan kelima. Okey, itu untuk protection diri kamu. Yang kedua adalah apabila kamu memudaratkan orang lain.
Ini adalah komponen kedua. Ini adalah komponen public health. Ini saya bagi contoh. Vaksin typhoid untuk pekerja bidang pemakanan di Malaysia adalah wajib. Kamu kerja dekat kafe, kat hospital Ya. ke, kamu kerja kantin sekolah ke, kamu ada kamu jual apa ni dekat kamu ada restoran ke, kamu, sekarang ni home food handler pun KKM kata kamu buat kek daripada rumah, kamu jual kuih daripada rumah, sate apa bagai pun kamu kena ambil vaksin typhoid. Di situ Betul. KKM tak bagi kamu option kamu nak ambil atau tidak. Bukan seperti vaksin influenza, hepatitis B, vaksin baby yang optional. Tak nak sudah sign, okay settle. No. Kalau kamu food handler, kamu kena ambil vaksin typhoid. Sebab apa? Sebab kita tak nak typhoid jadi satu epidemik. Sebab memang kita tak kisah kamu seorang dapat jangkitan typhoid tu, mungkinlah hospital ataupun Kementerian Kesihatan boleh handle untuk rawat kamu. Tetapi kalau makanan kamu tu kamu pergi bagi kat 10,000 orang, 10,000 orang dapat typhoid sebabkan daripada kamu tu, daripada makanan yang kamu masak, maka tak mampulah untuk hospital rawat. Ya, sistem kesihatan tak boleh nak tampung jangkitan sebegitu. Sebab itu ia lebih baik untuk vaksin kamu seorang dan make sure kamu tak jadi chronic typhoid carrier dan kamu tak jangkitkan kepada orang lain. Jadi apabila ia berkenaan dengan pekerjaan, ya, bila kamu waiter, kamu pilot, kamu stewardess tapi tak nak vaksin, saya memilih untuk tidak vaksin. Tapi kamu nak kerja, macam mana awak dapat jangkitan tak kisah. Masalahnya awak boleh menjangkiti orang lain. Orang lain yang kita bercakap ni tak semestinya dia vaccinated. Contohnya kamu pramugari. Ada orang yang travel tu ada autoimmune disease. Dia tak ambil vaksin. Dia tak boleh ambil vaksin. Okey, ada yang travel dekat airline tu dia mengandung. Jadi dia tak boleh ambil vaksin. Kamu ni pula tak vaksin sebab kamu tak percaya. Kamu jadi pramugari. Rupa-rupanya kamu pembawa dan kamu bagi jangkitan itu kepada penumpang. Apa penumpang akan buat? Dia akan samanlah airline tu. Sebab itulah Betul. company boleh wajibkan atas on your job basis. Kamu pekerja kesihatan, ya, saya staff nurse. Jadi saya akan jaga 20 patient, saya akan jaga 8 patient sehari. Tapi saya tak confident nak ambil sebab suami saya kata tak boleh ambil. Dia tak confident. Jadi saya tak ambil. Tapi saya merisikokan orang lain. Kalau patient tu masuk ward sebab patah kaki, tiba-tiba dia dapat COVID daripada staff nurse tu, marahlah patient tu. So di situ kamu kena faham. Memang kamu bercerita tentang kerja kamu, saya faham. Selagi ia berkenaan dengan tubuh badan kamu, tak apa. Tetapi kalau ia sehingga memudaratkan orang lain, maka di situ kerajaan akan memainkan peranan. Ataupun company akan memainkan peranan. Sebab kamu tak ada Ya. social responsibility. Betul. So dekat sini juga aku pun ada juga baca diorang punya komen. Komen ni aku pun tak faham diorang komen sengaja ke apa. Tapi aku seronok nak melayan kan. So ada yang cakap, betul, kalau semua company lepas ni yang kira buat polisi, kalau kau kena vaksin baru boleh kerja. Dia tanya aku, habis tu dia nak kerja mana? Masalah itu masalah aku ke? Kan masalahnya tu masalah aku doktor, aku cuba rawat orang je. Masalahnya kalau kau rasa okey macam ni lah, kalau kau rasa kau kau tak nak vaksin tapi tak ada pekerjaan untuk kau buatlah kerja yang kau boleh buat. Kan kau buatlah bisnes sendiri ke, kau buat sendiri lah sebab you want to live your own way, faham tak? Sekarang ni kita tinggal dalam masyarakat yang katakanlah 30% tak nak ambil, 70% nak ambil. So kau hidup dalam masyarakat yang 70% ni. Kalau kau nak duduk dalam golongan yang 70%, kau kena fit dekat 70% tu. Tapi kalau kau nak stay dekat yang 30%, macam aku cakap tadi lah, carilah golongan-golongan yang tak nak vaksin ni semua. Diorang pun ada pekerjaan, mesti diorang boleh create pekerjaan, kau kerjalah dengan diorang. Kan, tak ada masalah. So, satu lagi aku baca pasal jaminan. Okey, aku rasa jaminan ni, aku rasa kau tak perlu tanya pasal jaminan kerana benda ni tak ada jaminan. Faham tak? Tak ada jaminan. Kau beli kereta pun, kan, Mazda ke, Honda ke, apa ke, diorang akan cakap, okey, tak ada jaminan nak kata kereta kita tak akan rosak. Tak ada benda yang dalam dunia ni akan bagi jaminan.
Tapi apa diorang buat? Kalau rosak kita repair. Sama lah. Kau beli iPhone. iPhone tu kau beli sampai 5-6 ribu, mana ada jaminan? Dia ada warranty tu bermaksud kalau kata ada masalah, dia repair. Betul tak? Dia tak ada pun bagi kau bagi jaminan kau dia punya phone takkan rosak. No. Sama macam vaksin. Kau ambil vaksin, tak ada orang pun boleh jamin kau tak terkena allergic ke apa. Tak ada orang boleh jamin. Tapi kalau kau kena allergic, boleh rawat lah. Adalah doktor yang boleh rawat, boleh reversekan balik allergic kau tu semua. And that's why that reported pun very small amount of number. Kan? So bila kau nak tanya pasal jaminan, kenapa Malaysia tak nak bagi jaminan? Asal pula Malaysia nak kena bagi jaminan? Dan dia tak Tak. paksa pun kau ambil vaksin tu. Kan? KKM pun tak paksa kau ambil. Dia cuma suruh educate kau. Kalau kau yakin, kau ambil dan kau boleh teruskan amalan kau. Tapi kau kena remember, bila kata kau dah ambil vaksin, kan, walaupun you dah protected, you still take care of yourself. Benda tu basic juga. Kan, aku ada ambil vaksin influenza selama ni. Tak ada apa-apa. Dalam booklet tu macam-macam dia punya side effect. So far aku ambil tak ada. And then so far tak ada masalah, tak ada apa-apa side effect, tak ada apa. Dah 5 tahun lepas dah pun. 2 tahun ke 3 tahun, sekarang dah masuk tahun ke-5. Tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah, bukan aku nak belagak sebab mungkin aku dikurniakan kesihatan yang masih baik. Kan? Tapi dia tak ada bagi aku jaminan. Kata okey kau yang ambil kan. Tapi dia tak ada cakap bagi aku jaminan yang okey kalau tiba-tiba kau allergic aku bayar kau sejuta. No, that's not gonna happen lah. Okay. So this is your choice. Tujuan aku dengan Dr. Mala buat live ni supaya korang boleh faham, boleh digest, boleh terangkan dekat orang apa yang kau faham. Sebab bila orang tanya, kau mana kau tahu? Aku dengar doktor yang bagi tahu, Dr. Mala bagi tahu, Dr. Aziz bagi tahu. Dua orang bagi tahu. Kita orang tak beritahu benda yang bercanggah sebab kita orang belajar benda yang sama. Yes. Okay, so ada yang cakap jangan samakan kereta dengan nyawa. No, aku bagi perumpamaan saja. Tapi kalau kau tak nak ambil vaksin tu, tak payah ambil. Tak payah nak berjaminan bagai. Siapa nak layan kau punya jaminan? 30 juta rakyat Malaysia, kan? Jadi bila dah cocok, oh ni saya gatal ni, siapa nak layan? Aku tanya kau, siapa nak layan kau? Tak, Kau fikir, sebenarnya siapa? saya tak faham apa pampasan yang mereka harapkan ni. Saya tak faham. Maksudnya kalau Ha. kamu dapat gatal untuk 10 minit nak RM10 macam tu. Lepas tu gatal untuk 20 jam RM20. Kamu nak apa sebenarnya? Saya tak faham. Kamu nak kesihatan ke kamu nak duit? Kita bagi vaksin ini adalah untuk mencegah jangkitan COVID tahap 3, 4 dan 5. Saya harap kamu faham. Jadi apa pampasan yang kamu harapkan sebenarnya? Let's say kamu ambil COVID, 10 hari selepas kamu seseorang itu ambil COVID, dia dapat dia accident, patah kaki dan meninggal. So kamu nak hospital pihak kerajaan bayar untuk kematian dia ke? Saya tak faham apa yang kamu nak sebenarnya. Kita dah senaraikan side effect. Kita dah bagi tahu side effect ini akan dipantau. Kalau ada side effect kita akan rawat. Dia dah go through clinical trial. Jadi apa pampasan yang kamu harapkan dari segi duit ke? Jadi kamu ni pentingkan duit ke? Kita tengah bercerita pasal kesihatan. Ada duit yang boleh beli kesihatan ke? Ke kamu nak digantikan dengan kesihatan balik? Digantikan dengan kesihatan itulah yang Dr. Yazid kata kita akan rawat. Ataupun apa benda sebenarnya? Saya tak faham tentang orang-orang yang bercerita tentang pampasan ni. Saya pelik sangat sebenarnya. Tolonglah jelaskan dari segi finance, dari segi liability, dari segi insurance dan sebagainya. Sebenarnya penjelasan ni dah diberi oleh Dr. Amirul Amzar dekat wall dia tentang kenapa negara lain mungkin ada pampasan. Yang pertama, negara lain dia strict tau. Dia kena ada direct relationship. Dia tak boleh temporal. Maksudnya benda itu memang berlaku kerana vaksin. Maka kalau ada kecacatan kekal ataupun sebagainya, dia akan bayar pampasan. Jadi kenapa negara lain boleh berani bagi benda macam tu? Sebab satu, mereka adalah sistem kesihatan berbayar. Ya, jadi patient bayar sebenarnya ya. Dia memang dia kena bayar health insurance, dia memang dah potong levi daripada gaji dia. Jadi the people can demand. Dekat sini sistem kesihatan kita masih belum berbayar. Dia adalah sistem kesihatan RM1.
Dan yang kedua, apabila itu sebab macam Dr. Yasir cakap lah, kesihatan akan dibayar balik dengan kesihatan. Apabila kamu ambil vaksin tu ada side effect allergy ke apa ke, kita akan rawat balik dekat sistem kesihatan yang sama tanpa berbayar juga. Jadi itulah dia punya pampasan dia. Itulah pemahaman matematik dia sebenarnya kalau kamu faham ya. Orang yang belajar healthcare management, orang yang belajar finance, you know this. Ada patient jatuh dekat hospital kamu, kamu bayar balik dengan buat treatment untuk dia dekat hospital kamu juga. Kamu buat x-ray, kamu buat kamu buat back slap, kamu buat ORIF or whatever, kamu bayar. Faham tak? That is the pampasan lah apa yang kamu, I don't understand. Kamu pergi restoran, kamu ada satu dish and then tengok dish tu tak masak tak habis, tak betul. Then dia bagi pampasan kepada kamu, dia bagi kamu dish yang baru. Dia makanan, dia bayar balik dengan makanan. That's fair. Takkan nak bagi kau kan. Tapi kalau macam diorang ni pampasan macam okey sekarang ni kau tak payah cakap pasal pampasan. Sebab bila kau nak ambil kan, bila kau nak ambil maksudnya kau dah yakin dengan benda tu, kau rasa it can protect you because you can understand benefit yang akan datang insyaAllah lebih baik daripada side effect yang bukan side effect, sebenarnya respons yang kau akan terima tu. So senang cerita kalau hati masih tak terbuka, sibuk minta pampasan, kau tak payah ambil. Sebab senang cerita kau tak payah nak peningkan semua orang. Kan? Dia punya jawapan tu paling senang. So pampasan tu rasanya kalau kau tak payah fikir pun pasal pampasan kan? Sebab kau tak ambil pun. So kau tak payah fikir pasal pampasan. Kan? Jadi kalau korang yang mana nak ambil, yang korang dah faham dengan ilmu ni dan korang dah tahu dah side effect tu semua adalah daripada respons dan very rare untuk dapat yang muka sengit macam Dr. Kayangan cakap tu. Right? So korang boleh ambil and then korang sebenarnya that pampasan tu tak ada. It's not gonna happen any pampasan pun sebab tak ada orang pun paksa kau ambil. Sebab macam aku cakap kau dah yakin sikit, kau yakin 50% tak payah ambil. Kau yakin 80% tak payah. Tak payah ambil sebab so senang, kau pun tak ada isu pasal pampasan ke, tak pampasan ke, apa ke. So senang cerita, that's it. It's your decision, kan? Yes. Macam yang saya cakap, tepuk dada tanya selera. Doktor dan pihak kerajaan dan sesiapa yang perlu dah bagi ilmu yang ada. Of course saya faham ada yang bertanya kenapa Dr. A cakap macam ni, Dr. B cakap macam tu. Hari tu kawan saya punya jiran, punya kakak ada pergi dekat klinik ABC, doktor tu kata dia pun tak percaya lagi. Dia pun suruh tunggu dulu. Jadi apa komen kamu Dr. Mala? Lepas tu ada suami saya punya sepupu punya Sorry Mala, adik aku ipar pun ambil doktor charger juga. jap. Aku ambil Okay, charger jap. Boleh. Sepupu pun doktor juga. Dia kata dia pun tak confident lagi doktor. Macam mana doktor boleh cadangkan ya? Jadi saya cakap macam ni kalau ada jiran dekat belah kanan kamu cakap hari ni hujan, jiran belah kiri pula cakap tak tengah panas sebenarnya, tengah panas terik mana ada hujan. Orang ni cakap juga hujan lebat weh, pergi angkat kain kau. Kerja kamu bukannya Google tengok dekat mana betul tak hujan dekat rumah saya ni. Kerja kamu buka tingkap dan tengok hujan ke tidak. Settle. That means kalau ada Dr. A berkata benda lain, Dr. B berkata benda yang lain, kerja kamu adalah mencari information yang sahih. Yang sahih tu apa maksudnya? Cari di website yang betul. Cari di tempat yang betul. Cari di leaflet yang betul. Berjumpa dengan doktor dan face to face. Bila saya bercakap di media sosial saya tak ada tanggungjawab direct terhadap kamu. Saya tak sebut pun saya kerja kat mana. Alright? Saya tak ada social and legal responsibility terhadap pesakit saya. Tetapi bila one on one kamu berjumpa dengan saya dokumen, kamu register sebagai pesakit saya, maka saya bertanggungjawab terhadap pemahaman kamu. Jadi kamu sebagai registered patient, banyak yang kamu boleh bertanya dengan seorang doktor. Itu adalah waktu terbaik sebenarnya. Alright, and you can hold on to doktor tu yang nasihatkan dekat saya. Dia kata jangan tak payah operate appendix ni. Sekarang appendix saya dah pecah macam mana. So you can hold on to the doctor actually. Faham tak? Lain media sosial sebenarnya. So relax. Nasihat saya simple sahaja, relax. Tunggu, biar saya ambil dulu. Biar orang lain ambil dulu. Biar petugas kesihatan ambil dulu. Tengok, kita orang okey ke tak? Daripada sana nanti kamu bincang balik dekat WhatsApp group kawasan perumahan. Cakap balik dengan makcik-makcik. Borak balik dan dari situ kamu pertimbangkan.
tahap confident kamu banyak mana? Daripada 5% dah jadi 50%, daripada 70% dah jadi 10%, kamu pertimbangkan. Tak usah nak cedok berita-berita daripada negara-negara yang lain. Tak usah, tak perlu sebenarnya. Hari ini hampir 180 juta orang telah divaksin dengan vaksin COVID-19 seluruh dunia. As of today. And this is a big thing. So relax, Malaysia will do it. Saya rasa ini adalah sesi terakhir saya nak bercakap tentang vaksin. Yep. Sebab dah tak lama dah. Hari ni hari Jumaat, hari Isnin nak start dah. So lepas ni tak payah sembang kosong. Kita akan ambil dah. So you will see it live actually. Untunglah dapat dulu. And orang yang Syafiqah Azman, lebih baik makan madu, kurma, habatus sauda, makan sunnah dan ambil vaksin sekali. Dah berusaha abang. Betul. Betul sangat-sangat Habatus sauda ni bukannya kamu makan berkilo-kilo bila kamu tak sihat tau. Habatus sauda ni dia adalah kamu boleh letak dalam setiap hari kamu punya makanan. Semua masakan kamu boleh letak. Tak ada masalah. Kamu buat sup pun letak sikit. Buat sambal pun letak sikit. Buat kari pun letak sikit. No problem. You take it every day. Dia macam suplemen kan. Kenapa kamu perlu beli vitamin C daripada negara-negara pelik-pelik? You makan je lah every day. Sama juga dengan madu. It's a good thing Macam yang siapa tadi? Syafiqah Azman. Very excellent. Macam yang kamu cakap. Vaksin adalah satu jenis ikhtiar. Sama juga. Makan pemakanan yang sihat dan seimbang juga satu jenis ikhtiar. Doktor yang suruh ambil vaksin tak pernah suruh kamu makan makanan yang tak sihat sahaja. Doktor yang suruh kamu ambil vaksin tak pernah suruh kamu jangan makan habatus sauda, jangan makan madu. No, kita tak pernah suruh. Kita suruh kamu ambil. Tetapi orang yang agungkan benda ini sahaja, yang tak nampak sebenarnya vaksin juga adalah sejenis ikhtiar. Dia yang akan umuk-umukkan, oh saya dah ambil ni, tak perlu. Orang ni agungkan sangat dengan vaksin ni, terlampau bertuhankan. Dia yang terbalik sebenarnya. Tak salah kalau kita berikhtiar banyak-banyak cara. It's okay. Kan? Yes. So, Apa lagi? okay, so clear, dengar tak? Tak dengar sangat. You cakap dulu sebab I tengah charge phone, so I kena take out the microphone. Oh, okay. Alright, aku tengah tengok. Okay, kepada yang tak tengok. nak ambil vaksin, kepada yang rasa saya tengah promote vaksin, kamu boleh bye-bye dan pergi tidur dah pukul 11.30 pun. Kenapa kamu duduk dengan saya? Kalau kamu tak suka, keluarlah. Kenapa datang dekat wall saya kan? As simple as that. Okay, kepada yang bertanya, saya ada jumpa satu soalan tadi. Okay, biasalah orang insurans mau duit mah. Bateri aku ke low? Tak bateri kau. Okay, tentang perundangan, dari segi insurance, dari segi coverage dan sebagainya, saya tak nak komen sangat sebab bukan bidang saya secara langsung tetapi saya sebagai doktor yang bekerja di swasta, sebenarnya sedikit sebanyak saya ada knowledge tentang perkara sebegini seperti insurans, perundangan dan sebagainya. Cuma saya tak boleh nak komen buat masa sekarang sebab sebelum ni pun COVID sebenarnya bila tiba-tiba walaupun waktu tu hospital swasta bukan secara rasminya manage COVID, tapi bila mereka admit patient tiba-tiba jadi COVID positif, insurans bayar. Tapi keadaan yang tak stable sekarang, bila tiba-tiba jadi darurat, dia jadi tak bayar pula. Jadi it's a big confusion dekat situ sebenarnya. Jadi saya tak boleh nak komen lagi buat masa sekarang. Macam saya cakap, relax dulu, sabar. Walaupun kita dalam keadaan pandemik, banyak leeway yang diberi. So don't worry saya nak jawab tentang ada orang kena sekolahkan dengan follower kita ni. Aku tak tahulah apa ni orang tengah gaduh ni. Okay. Okay, bekas pesakit kanser. Daripada Aidil Rahimi Rani. Saya bekas pesakit kanser Hodgkin lymphoma 6 tahun yang lepas. Adakah saya masih termasuk dalam golongan berisiko? Sampai sekarang saya masih buat follow up dengan pakar hematologi setiap 6 bulan sekali. Okey, kepada semua cancer survivors saya dah tanyakan dengan Dr. Mastura Mat something.
Doktor yang cantik tu dekat Hospital Pantai Bangsa. Alright, saya dah tanyakan dekat Dr. Mastura. Patient cancer. Kamu dah habis kanser, dah 2 tahun, dah 6 tahun, dah 10 tahun, kamu dah confirm cancer survivor. Kamu boleh ambil vaksin. Kamu dah habis cancer treatment, kamu dah buat PET scan, dah tak ada cancer cell, lebih daripada 6 bulan telah dideclare tiada kanser, kamu boleh ambil vaksin. Now, satu lagi kategori. Cancer patient masih mengambil rawatan kemoterapi. Cancer patient masih mengambil rawatan radioterapi ataupun hormonal terapi dan sebagainya. Menurut Dr. Mastura, dia tidak sarankan untuk kamu ambil vaksin ini pada ketika ini. Bukannya kerana vaksin itu tidak sesuai untuk pesakit kanser, cuma dia risau imun pesakit kanser boleh jadi agak rendah ketika menerima rawatan-rawatan seperti rawatan kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Jadi walaupun tiada data yang mengatakan bahawa vaksin itu tidak sesuai untuk seseorang yang menjalani rawatan kanser, Dr. Mastura rasa untuk pesakit dia rasa dia lebih baik, lebih berjaga-jaga daripada sepatutnya sebab she wants to be more safe than sorry. So dia akan nasihatkan yang tengah go through tu tak payah dulu. Kalau dah settle sebuah rawatan hanya masih follow up sahaja boleh ambil vaksin COVID-19 ni. So saya harap saya menjawab persoalan daripada Aidil Rahimi Rani. Right? Asma saya dah jawab. Betul lah korang cakap tak bukan 5 minit pun Dr. Yazid ni banyak borak bukan saya. Ya ke? Okay, soalan-soalan yang berulang ni saya tak nak jawab keburukan kebaikan vaksin COVID-19. Apa pandangan Abu Amir? Apa pandangan kata tak guna ambil vaksin sebab COVID ni cepat berevolusi? Setahun 2 nanti vaksin yang diambil tak berfungsi. Macam mana tu doktor? Berevolusi macam mana tu ya? COVID jadi apa pula ni? Sekarang ni kita tengah berdepan dengan pandemik COVID-19. Apabila kamu berada di Perang Dunia Pertama, kamu berperanglah dengan Perang Dunia Pertama. Apabila kamu berada di Perang Dunia Kedua, kamu berperanglah dengan Perang Dunia Kedua. Tak usah duk campur aduk. Sekarang kita tengah berperang dengan pandemik COVID-19, maka kita berperang dengan pandemik COVID-19. Esok lusa kalau ada perang lagi satu, nak buat macam mana? Kita kena perang juga. Faham tak? Jadi kita settle satu-satu dulu. Yes, kita settle satu-satu dulu. Sebab saya faham. Virus memang boleh. Tadilah diorang, yelah diorang tanya soalan ni, ya kita faham. Sebab aku rasa untuk orang yang tak faham akan rasa soalan ni relevan lah. So pada diorang, okay nanti corona boleh replicate lagi, boleh mutant, jadi something else. Something benda lain. So kata diorang, berbaloi ke ambil vaksin ni sebab nanti kan dia dah tukar jadi virus lain. Okay, aku tanya kau. Kalau kau tak ambil yang sekarang, kau tunggu yang nombor 2 pula, yang nombor 2 dah jadi 3, yang nombor 3 dah jadi sampai 10, sampai bila? Sebab benda ni no one knows. So sama macam Mala cakap tadi, kau tengah perang dengan benda ni, kau dah fikir benda ni dah jadi benda lain. So benda yang kau tengah perang ni tak settle lagi. So apa yang kita perang ni tak settle lagi. So kita kena fokus dekat benda yang kita tengah perang, yang kita tengah cuba tawan. So soalan tu aku rasa kalau boleh jangan ada yang tanya lagi lah. Aku rasa aku dah, Dr. Mala jawab, aku rasa dah, untuk orang yang layman faham benda tu kan. Kau duk pening kepala, jadi SARS-CoV-3 lah, SARS-CoV-4, masa SARS-CoV-1 tu korang tak heran pun. Kan? Masa SARS-CoV-1 korang tak tahu pun. Korang tahu kenapa masa SARS-CoV-1 korang tak tahu? Kau tahu kenapa masa SARS-CoV-1 korang tak heran? Sebab masa SARS-CoV-1, masa jangkitan tu ada, only orang yang dah sakit, dan menunjukkan simptom boleh menjangkiti orang lain. Now the problem is yang SARS-CoV-2, walaupun kau tak sakit, kau sihat, kau boleh keluar jalan-jalan, kau dah boleh infect orang lain. So that's why it becomes pandemic. Because kau tak tahu, orang ni sihat boleh kena kat orang lain. That's why dia jadi pandemic. Tapi kalau benda tu orang tu sakit baru boleh kena kat orang lain, dia tak jadi pandemik sebab orang akan back off lah. Kan kau sakit asal aku nak jumpa kau dan kau pun sakit asal kau nak keluar. So jadi aku tak kena.
masalahnya aku ni dah lah tak sakit. Kau tengok aku macam biasa makan, pun selera, jalan jumpa orang. Tapi aku dah membawa. So that's why aku cakap masa SARS-CoV-1 kau pun tak tahu. So jadi bila nanti SARS-CoV-3, aku pun tak tahu, kau pun tak tahu. Janganlah SARS-CoV-3 weh, dah lah tu. Betul kan. This kind of thing, orang kena faham konsep dia. Bila dah ada SARS-CoV-3 pun, aku pun tak faham, kau pun tak faham juga masa tu. So, that's why kita sekarang tengah berperang dengan SARS-CoV-2. So, jadi, that's why kita kena fokus dekat SARS-CoV-2. Kan? Betul? Sebab kita kena satu-satu lah. Satu soalan daripada Elwin August. Doktor, ramai yang masih keliru. Yang mana satu vaksin yang dah lepas ujian klinikal dan yang mana masih dalam fasa ujian klinikal. Kalau tak keberatan tolong sentuh. Thank you for this question. Saya rasa memang benda ni sebenarnya Yazid clinical trial, non-clinical trial, sukarelawan diperlukan, sukarelawan tak diperlukan. So benda ni sebenarnya sedikit sebanyak memberikan kekalutan, kegelisahan sebab dia dengar sukarelawan lepas tu nak bagi pula peliknya Jadi ada dua benda yang tengah berlaku di negara kita sekarang Satu di kayangan, satu di bumi. Yang di kayangan ni adalah taklah dulu di bumi Yang pertama adalah vaksin Pfizer. Vaksin jenama Pfizer menggunakan teknologi mRNA yang telah melepasi semua ujian clinical trial, merangkumi lebih daripada 40,000 orang yang pada asalnya clinical trial dia 40,000 orang selamat, telah diluluskan oleh badan kesihatan di pelbagai negara. Dan kini Malaysia juga akan memberikan vaksin ini mRNA Pfizer. Ia adalah brand US tapi kilang dia dekat Belgium, ada joint venture dengan orang daripada Germany. Jadi kalau kamu tanya negara mana, saya susah nak jawab. Dia multinational company tau. Kalau kamu tanya saya Nestle ni company negara mana, doktor, saya pening nak jawab. Because it's a multinational company, right? That's Pfizer, right. Ini adalah lebih kurang 180 juta orang telah divaksin dengan vaksin jenis mRNA Pfizer ini. Ini bukanlah vaksin di dalam trial, tak perlu sukarelawan. Ini dah memang dah yang betul punya roll out. Yang memerlukan sukarelawan adalah vaksin daripada vaksin jenama Sinovac daripada China. Yang mana kalau tak silap saya di negara dia dah habiskan clinical trial phase 3. Tapi sekarang dia buat late phase 3 clinical trial di negara kita. Tak silap saya dia perlukan berapa ribu 7,000 sukarelawan. Ada beberapa dah dapat, ada beberapa sukarelawan dah cukup. Dia problem dia sukarelawan ni macam dekat Lembah Kelang ni Ada beberapa rakan saya sendiri yang apply dan tak dapat sebenarnya sebab macam dekat Lembah Kelang ni ramai yang apply untuk jadi sukarelawan, tetapi yang macam dekat Perak, dekat Sungai Petani macam jauh-jauh sikit tu macam tak ramai sangat. Dia akan pantau untuk 13 bulan tau. So you kena commit untuk 13 bulan. Dan macam petugas kesihatan macam saya tak boleh nak commit sebab sukarelawan untuk vaksin ni dia ada dua arm tau. Dia ada satu kumpulan yang dapat placebo, satu kumpulan yang dapat vaksin. Saya tak kisah kalau saya tak kisah kalau dia orang boleh bagi tahu, doktor, sebab you doktor saya memang confirm bagi you vaksin. Okey, saya tadah je. Saya takut saya dapat placebo. Saya tak nak dapat placebo tu. Saya nak vaksin. Faham tak? Saya tak sanggup tunggu 13 bulan tanpa vaksin. Saya doktor Jabatan Kecemasan. So kalau kamu tanya, memang saya tak apply untuk program sukarelawan tu sebab saya tamak. Saya nak vaksin. So that is the reason actually. Otherwise saya boleh. Kalau saya tengok Hospital Ampang, Hospital Sungai Buloh, maybe lah saya boleh commit. Tapi bila saya fikir, aduh macam mana kalau saya dapat placebo ni, because you tak boleh, aku dapat placebo rupanya put jam pergi beli Pfizer punya, tak boleh sebab you dalam study tau. So that is the reason banyak doktor yang kerja di ICU, staff nurse sebenarnya tak boleh nak commit sebab kami tamak, kami nak vaksin yang betul. Kami tak sanggup dapat placebo. So tolong faham ada dua jenis Satu yang dah habis clinical trial, satu yang masih late phase clinical trial. So it's as simple as that. Right. Yazid, jom. 1-2 questions then we close it. Okay. Tu. Tapi itulah, aku nak cakap satu benda actually yang aku tahu dekat sana tu banyak orang yang komen pasal kerja lah. You know, I tak ada anything against that. Cuma itu beyond
saya punya control. You know, I cannot control that. You know, kalau katakan company tu menggunakan polisi which is kalau kau nak kerja kat tempat ni kau kena vaccinated, you know. Dan aku faham dari segi human pula kita rasa disebabkan aku nak kerja aku kena vaksin. You know. So aku faham keadaan ni. Tapi it's beyond my control. Memang aku tak boleh nak jawab soalan ni. Bukan sebab soalan ni, tapi aku boleh put myself dekat kau punya kaki, dekat dalam slipper kau. Aku tahu macam Allah, aku tak nak vaksin tapi aku kena juga ambil vaksin because aku nak kena kerja. Kan? Tapi macam aku cakap tadi lah, kalau korang rasa you can find somewhere else yang tak ada kaitkan polisi ni, dan you okay lah. Tapi kalau tak ada, I'm so sorry, aku pun tak boleh nak tolong kau punya masalah. Kan? Lepas tu kau tanya aku kerja apa lagi, manalah aku tahu kerja apa kan. So jadi aku harap korang akan dapat cari kerja, korang boleh melangsungkan hidup korang. Tak ada masalah benda tu. Aku doakan supaya korang sukses lah. You know, tapi bab-bab ni memang aku tak boleh jawab soalan tu sebab bukannya beyond our KKM pun tak boleh hadang. Kan KKM dia cakap, okey tak ada, company semua kena ambil je apa-apa kerja. No, kau percayalah cakap aku, satu hari nanti dia akan jadi macam tu. So siapa yang vaccinated akan boleh kerja, siapa yang vaccinated boleh keluar. Boleh keluar travel apa semua. Siapa yang vaccinated boleh masuk sekian-sekian tempat. Siapa yang vaccinated kalau nak warded kat hospital swasta, mana tahu one day hospital swasta pun menggunakan dis polisi sebab macam Mala cakap tadi, kalau you are not vaccinated, kau dah terang-terang membawa risiko kepada orang lain dekat dalam hospital tu. Kan? So jadi diorang kena play role as a responsible punya parti yang kau tahu ada orang lain juga kat tempat tu. Kalau tak, korang duduklah sendiri. So senang je korang duduk sendiri, tak kacau orang lain, tak ada masalah, tak perlu ambil vaksin tu. Dan yang sebenar-benarnya hari ni kita nak cakap malah, out of you all punya question ni semua, yang korang yakin, korang ambil, tak yakin, tak payah. 50% pun tak payah, kau tunggu je. Dr. Malan ambil kan. Kau tunggu je nanti dia update, apa jadi dekat dia. You know, selalu kita faham, ramai orang yang prefer macam tu. Tak apa, aku nak tengok dulu, kalau nanti orang semua dah jadi tak ada apa-apa, aku ambil. Kan? Ada setengah orang, it's okay, I want it first. Kalau ada side effect, aku akan tanggung. Aku yakin this thing can give more than what yang side effect tu akan jadi. Mungkin dia akan jadi lebih, mungkin aku dapat protection tu. Macam Dr. Mala cakap, I think dia dah stresskan aku rasa 100 kali pasal we are preventing from you untuk kena COVID punya jangkitan sampai tahap 4 ke 5. Yes. Faham tak maksudnya? Okay, sekarang ni aku rasa korang tak faham 4 ke 5 ke apa ni. So tahap pertama tu bila kau dapat COVID infection tapi mungkin you ada mild symptoms. Kedua, kalau tahap kedua tu maybe you ada mild symptoms and maybe you have a fever. Kan? Aku dah lupa sikit bab tu. Satu asymptomatic, dua mild symptom. Okay. Mild symptom. And then ketiga involve 3 pneumonia tapi involve tak lungs. bukan oksigen. Maksudnya pneumonia tu bila buat test x-ray dah ada changes. 4 pneumonia which requires oxygen. Okay. Maksudnya kamu ada pneumonia dan pneumonia itu menyebabkan oksigen di dalam badan kamu rendah sehingga terpaksa diberi supply oksigen dari luar sama ada nasal prong ataupun mask, letak CPAP ke whatever lah Untuk COVID kita agak susah nak letak CPAP sebab CPAP ni dia menyebabkan gas nebulous, so kita try to intubate terus. Yang keempat, yang kelima adalah jangkitan COVID dengan multi organ failure. Maksudnya dah ada hati rosak, buah pinggang rosak. Senang cerita kau dah masuk ICU lah masa tu. Masuk ICU. 4 dah masuk 5 memang confirm ICU. Confirm ICU. 4 tu kita dah backup dah. Close Kita dah monitoring. cakap dah. Yes. ICU 4 ni backup, kita dah menggeletar dah, tolonglah cepat patient ni. Okey, sekarang ni korang faham. Sekarang ni korang dah cuba, korang dah faham kan? So COVID ni bila kau kena jangkitan COVID, kau akan dapat bila kau dapat jangkitan COVID ni kau akan start rasa alamak kurang diri rasa kan. Kau akan rasa sikit batuk-batuk sikit, kau pergi check positif.
But now you don't know. Kan kau ni kat mana. So ada orang nombor 1 tadi level 1 asymptomatic. So basically tak ada apa-apa tapi bila check data company kau suruh check kau positif. And something and then lepas tu bila nombor 2 kau ada mild symptom tu lah. Kau ada yang sesama, batuk sikit and everything, kau pun pergi check, dia hilang dera rasa lah. Aku rasa so far kebanyakan aku tengok patient COVID ni diorang akan cakap benda yang selalu important part is hilang dera rasa. Yang I do believe ramai orang yang ni, diorang akan cakap hilang dera rasa and it's significant. So kalau kau ada start rasa hilang dera rasa and everything, kau dah masuk ke level kedua. Okay. So level ketiga tadi bila you dah involve you punya respiration, so bila yang tapi tak perlu kau oksigen. Kau ada, tapi yang nombor 4 bila you need oxygen support. Nombor 5 bila kau dah ada multi organ failure. So sekarang ni vaksin yang kita ambil ni, kita masih boleh kena COVID. Tapi walaupun you kena COVID, tapi you boleh prevent yourself dari seteruk-teruknya sampai level 3 ke atas. Paling kita tak nak level 4 to 5. Yes. Okay, Macam pakai seat belt lah Yazid. Bukannya kau tak boleh dapat accident. Tapi kalau kau pakai seat belt, hopefully kau tak dapat lah tulang rusuk patah. Kau tak dapat lah, sebab dia prevent kau daripada ke depan kan. Jadi kau tak adalah dapat kepala pecah, So kau kemalangan pun kau kemalangan yang simple-simple. So awal-awal tu kita ada seat belt je. Lepas tu tambah lagi dengan airbag. Jadi bila airbag tu buka, teknologi bertambah, jadi lagilah dia macam ada balon. Jadi impact terhadap badan orang tu jadi kurang sikit. Kemalangan jadi sangat rendah. Bukan nak kata tak ada kemalangan. Kemalangan masih berlaku dengan double track break lah, apa benda lah, kemalangan berlaku. Tetapi kita mildkan benda tu, jadi penyakit ini jadi penyakit yang simple. Jadi korang boleh kata, oh lah COVID, kau common cold je, kalau aku dapat aku okey je, boleh pergi dating lagi lah macam tu. Okay, bila kau cakap pasal airbag ni, I think quite nice because okay, aku pernah accident sampai kita terbalik semua, my airbag tu explode tau. Tapi I still remember macam mana dia airbag tu dia explode kena muka aku tu, rasa macam kena penumbuk, macam kena penampar. Kau faham tak? Sakit lah. Sakit. Masa tu aku ingat, asal muka aku dah berdarah, aku pedih sangat ni kan. Dan aku check okay. So sekarang ni kalau katakan airbag tu tak pecah, muka aku akan hit direct to the steering. So bila muka aku akan direct to steering, definitely aku akan kena ICB, which is internal coronary bleed. Mungkin otak aku dah berdarah kat dalam tu, mungkin time tu aku dah koma. Tapi because of the airbag dan juga Tuhan nak tolong aku, airbag tu berfungsi pula. Airbag tu, muka aku hentak dekat airbag, jadi dia airbag tu elakkan muka aku hentak sampai steering. So aku masih rasa impact dia, tapi impact dia tak kuat lah. Maksudnya impact dia taklah macam muka aku pecah kena steering. Just rasa macam kena tampar, macam kena tumbuk macam tu. Kau pun macam aku macam lost sekejap, hilang ingatan sekejap pun aku sedar balik. So aku tak ada any lesion dekat forehead. So aku rasa mungkin kita boleh maybe korang boleh faham dari segi macam tu. So this is a vaccine. So dia memang nak protect kau daripada benda yang lebih teruk, tapi at the same time there's a few things yang akan ada side effect, which is side effect tu bukannya korang confirm akan dapat. Macam yang Dr. Kainga cakap, yang jatuh muka tu 1/10,000, and aku percaya lepas ni dia tak jadi 1/10,000, maybe dia akan jadi 1/100,000 sebab the sample study are getting bigger now. Sebab masa last time yang 1/10,000 tu diorang baru test 40,000. Which is by the end of the February yang kita tengok, aku tengok report dia 4/43,000. So that's why Pfizer daripada 4 yang dapat, yang buat Bell's palsy tu, kalau tak silap aku 2 tu buat lip filling. lip filling, buat kecantikan pula. Dia buat lip. Jadi of So course lah kau dapat. Aku tak salahkan estetik. Okay, Estetik kalau is fun. maksudnya kalau 2 daripada lip filling, so dah jadi 2/43. So dia dah jadi 0.5/1000, over 10,000. Kan? So lepas ni bila sampel dah makin bekar, sampel dah masih besar, and then plus yang lagi 2 case tu pun diorang masih investigate whether is acquired from other thing. Mungkin you ada influenza, mungkin you ada Lyme disease, or you ada
something else. Kan? So dia belum definite lagi which is yang vaksin ni cost, tapi yang ini adalah reported ada selepas ambil vaksin. Faham tak? Maksudnya macam kau pergi kedai, ada orang report, lepas kau keluar je pada kedai tu, tiba-tiba ada kes pembunuhan berlaku. So tak semestinya kau ni adalah pembunuh tu. Kan? You must be investigate lah. Kau ke yang bunuh ataupun kau sebenarnya lalu je kat situ, you know. Benda tu tak clear, tapi Pfizer dia have to letak sebab benda tu dah syarat. Sebab lepas kau ambil, berapa yang kena? Tu adalah syarat. Dia kena terpaksa letak. So kalau dia nak ubah benda tu, one day nanti dia dah ada summary of new clinical study, kau tengoklah nanti insert dia akan berubah. Which is bila sampel study dah besar. Contoh bila sekarang dah 100 juta sampel. So sekarang orang yang kena 4. So 4 over 100 juta lah. You know? So benda tu dah jadi makin kecil. So mungkin sebab tu aku pun tak sabar nak tunggu the sample study is getting bigger. So this number akan jadi makin kecil. So time tu kalau dah 0.00010 pun kau tak percaya juga lantak kau lah. Kan? Sebab kita kat sini memang dah tak lagak bukan tak, sekarang ni kerja kita orang tak nak yakinkan kau pun ambil. Tujuan aku dengan Mala nak cerita ni, aku bukan ejen Pfizer. Kalau kau ambil sekalipun kita orang tak ada commission apa, aku bukan ejen, cuma kita nak make sure you protect yourself daripada kalau you kena jangkitan COVID, at least level 4, level 5 tu harap-harap kita tak lalui sebab kita dah selalu tengok patient yang meninggal bila dah sampai level 4, level 5 and plus kita ada mak bapak kita dekat rumah. You know, sebenarnya kalau kau nak perhatikan statistik semua, orang muda kuat lagi sebenarnya, still can fight. Tapi yang kita takut bila kita bawa balik rumah, your parent ada kan, lepas tu bila ada isu-isu your parent ni memang kau tak balik raya lah cerita dia kan. So kalau boleh kita nak protect yang tu supaya kita boleh ada ni. So korang tak payah pening kepala dengan kajian klinikal and everything. It's too deep for them. Kalau kita sembang sampai esok pagi pun korang mesti tak boleh terima. Betul. Korang takkan boleh terima. So apa yang kita bagi tahu ni supaya you decide yourself. Kalau you tak nak ambil sekarang, you boleh tengok. Yes. You tengok orang lain yang buat. Yang takut hilang kerja, yang takut kamu berisiko tinggi, yang takut X, Y, yang takut macam-macam, relax. Bagi kami ambil dulu, bagi tahu kamu testimoni, dah bagi scientific data, kamu tak boleh nak percaya. Lepas ni kami bagi testimoni pula. Saya percaya ramai doktor-doktor influencer, doktor-doktor yang ada akan bagi kamu first hand experience. Bukan doktor kerajaan je tau, doktor swasta macam kami pun dah register, dah beri kebenaran dan my ID MySejahtera kami telah diambil dan you know kami akan divaksin pada fasa pertama juga. Kamu boleh dapatkan dan bagi saya lah the easiest way is kamu dah dapat ilmu, kamu dah dapat data, kamu dah dapat testimoni. Next kamu nak vaksin ke tak, kamu doa lah. Kamu semayang lah. Minta enlightenment, minta hidayah. Apa yang kamu dah terima, kamu buatlah itu. Itu yang sebaik-baiknya. Tak ada siapa boleh paksa kamu. Itu badan kamu. Kalau kamu rasa takut kehilangan kerja sebab tak divaksin, kamu semayang lah. Minta lah. Saya pasti, mesti ada jalan. Saya adalah salah satu doktor yang tak setuju dengan mandatory vaccination. Biarlah baby ataupun orang besar. Saya tak setuju dengan mandatory sebab seperti yang saya katakan, saya tak rasa sesuatu yang dipaksa ke atas badan kamu boleh memberikan impact positif terhadap diri kamu. Kamu kena terima benda tu. Kamu kena redha, kamu kena accept benda tu. Baru kamu tak ada mental block. Baru kamu boleh rasa, oh aku ambil rawatan ni dia membantu aku sebenarnya. Baru kamu akan ada confident tu. Jadi saya sangat berharap yang bila kamu ambil vaksin tu bukan atas dasar paksaan atau paksaan. Saya sangat berharap yang kamu boleh ambil dengan sukarela. Right? Mana pula si Yazid ni? Okey. Okey, Dr. Yazid terkeluar. Saya rasa dia terkeluar. Saya pun dah mengantuk dah sebenarnya. Saya rasa korang pun dah mengantuk dah. Viewers pun dah makin drop. Dan 600, 700. So saya rasa jom kita tidur. Saya dah tak nampak Dr. Yazid. Saya takut mungkin bateri dia down.
So terima kasih kepada semua yang bersama dengan live hari ini. Saya dah tak ingat dah saya cakap apa dalam live hari ini sebab saya rasa macam tak ada skrip, agak bercelaru, so sorry. Akhir kata saya mewakili Dr. Yazid dan saya sendiri dan mewakili ramai doktor di luar sana yang bersetuju dengan pendapat saya. Saya cuma nak cakap kami telah beri kamu ilmu, kami telah beri kamu data dan penerangan dan saintifik yang kami ada. Ilmu yang kami ada pun sebenarnya apa yang Malaysia telah bagi kepada kami. Kami belajar daripada sistem pendidikan di sini, guru-guru yang ajar kami dan hari ini kami jadi doktor, kami boleh serap ilmu ini dan beri kepada kamu dalam bentuk yang sempoi. Alright? Setelah kamu dapat semua, you pray to your God, kamu mintalah pedoman, kamu mintalah hidayah supaya diberikan, ditunjukkan jalan apa yang terbaik untuk kamu dan diri kamu. Dan saya doakan kepada semua, tak kiralah kamu memilih untuk ambil vaksin ataupun kamu memilih untuk tidak mengambil vaksin atas apa-apa sebab pun, saya doakan urusan semua orang dipermudahkan dan saya doakan tiada siapa yang perlu merana kerana pilihannya untuk vaksin ataupun tidak vaksin. Saya minta sangat tolong jangan sumpah seranahkan orang lain. Yang memilih untuk tidak vaksin tolong sumpahkan, ambil langkah, esok lusa dah lumpuh jangan cari aku. Jangan baling kata-kata sebegitu. Kata-kata tu adalah doa. Saya minta sangat-sangat. Dan kepada yang mengambil vaksin dan menyampah tengok orang yang tak ambil vaksin, kita doakan supaya hati dia terbuka, kita doakan supaya minda dia terbuka, kita doakan supaya kesihatan dia terjaga dan kita doakan supaya pandemik ini berakhir dan negara kembali kepada sedia kala normal. Supaya ekonomi, aktiviti pendidikan dan sebagainya jadi normal balik. Itu adalah apa yang saya nak. Jadi kita sama-sama, tak kisahlah kita berbeza pendapat, tak kisahlah kita percaya tu percaya ni, tak kisahlah yang di kayangan ataupun di bumi, kita doakan supaya sesama kita semuanya baik-baik sahaja. Ya? Saya tengah bercakap ni tiba-tiba ada bunyi mercun kat luar rumah saya. So saya rasa that's a good blessings maybe. So good night everybody. Dah pukul 11.56 malam. Jumaat malam Sabtu. Jom tidur. Selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana mendengar celoteh saya dan Dr. Yazid. Selamat bervaksinasi kepada seluruh Malaysia. Stay safe, stay healthy. Selamat malam. Bye.